Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 5 Muharram 1443 bersamaan dengan 14 Ogos 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. InsyaAllah pada kali ini kita sambung ayat 176. Ayat 176 bermula kisah Ashabul Aikah. Ashabul Aikah ataupun kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib yang banyak kerenah dia, banyak penyakit dia, iaitulah penyakit mengurangkan sukatan dan timbangan. Macam-macam penyakit ada atas dunia ni. Ada penyakit yang bersifat kemasyarakatan, ada penyakit yang bersifat tentang ekonomi. Maknanya setiap kaum tu ada kerja dia, penentangan dia, dan cara kematian juga berbeza. Ini adalah merupakan kisah yang ketujuh dalam surah ini, kira yang terakhirlah dari sudut kisahnya. Dan 7 kisah dengan 7 cerita, dengan 7 cara kematian. Kita mengatakan semua ayat-ayat ini untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita yang datang kemudian, yang datang mutaakhir, tetapi kita boleh tengok penyakit mutaqaddimin, penyakit orang-orang yang terdahulu. Dengan kita tahu penyakit, ketika itulah kita mampu untuk menjauhkan diri daripada perkara yang tersebut. Jangan pula pergi tahu penyakit, pergi sambung pula. Tujuan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita penyakit-penyakit ini, amradil mujtama', amradil ummah ini, supaya kita jauhi dan kita bebaskan diri kita dari perbuatan yang terkutuk, yang tidak baik itu. Baik para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat. Ayat kita ni surah Asy-Syu'ara ayat 176 bagi tafsir pimpinan Jawi, muka surat 793. Muka surat 793. Baik, kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Di situ Nabi Syuaib dah mula beri nasihat kepada kaum dia. Baik para pelajar sekalian, kita tengok kepada ayat yang kita bincang ini, iaitu ayat 176. Kazzaba ashabul aikah. Demikian juga penduduk Aikah. Aikah telah mendustakan al-mursalin, telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi para jemaah sekalian, seperti kisah-kisah yang lepas juga, maknanya Allah gambarkan bila dia lawan seorang nabi, seorang rasul, maka perlawanan itu dikira angkat borong. Angkat borong mendusta kepada semua rasul. Mendustai semua rasul. Tengok dalam nota dia, di manakah penduduk Aikah ni? Aikah ialah sebuah qaryah, kampung berhampiran dengan negeri Madian. Ini sebahagian ulama tafsir kata dia duduk dalam Madian. Madian tu macam negeri. Aikah tu daerah. Aikah tu daerah Madian negeri dia. Mana satu daerah dalam negeri Madian. Maknanya orang sama lah. Cuma kawasan tu lain sikit. Ada yang mengatakan lah, dia kata dua tempat tu. Sebab tu cara kematian mereka berbeza. Dan juga cara sebutan juga berbeza. Kita tengok nanti. Cara sebut juga berbeza. Dalam ayat ini Allah kata apa? Idh qala lahum Syu'aibun. Idh qala lahum Syu'aibun. Ketika bercakap dengan Madian, dia sebut akhuhum Syu'aibun. Tengok. Maknanya ulama tafsir ni pun dia perhalusi perbincangan ini sampai begitu sekali. Ketika sebut tentang Madian, akhuhum. Bila sebut tentang Aikah, la. Dia kata apa? Kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syu'aibun. Dia tak sebut kepada akhuhum. Maknanya ada perbincangan lah. Yang pentingnya ramai yang mengatakan dia ni sama ya. Cuma satu daerah. Daerah ni ada perangai yang tersendiri pula. Wallahu a'lam. Yang penting yang dihantarnya Nabi Syuaib. Baik, kita tengok dalam nota kata, Aikah ialah sebuah qaryah yang berhampiran negeri Madian. Nabi Syuaib alaihi salam telah diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya, penduduk negeri Madian dan juga penduduk qaryah Aikah yang tersebut.
Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal mereka sebagai kaum yang telah ditimpa kebinasaan disebabkan kekufuran mereka. Disebabkan kekufuran mereka. Baik para pelajar, apa makna aikah? Kadzdzaba ashabul aikah. Telah mendusta oleh puak-puak aikah. Aikah nama pokok. Dia kata aikah ni syajaratun multafun, mana pokok besar. Pokok besar yang rimbun, yang berdaun. Puak-puak kampung ni sembah pokok tu. Maka dinisbahkan mereka kepada sembahan dia, ashabul aikah. Maknanya kampung penyembah pokok. Kampung penyembah pokok. Itu makna aikah. Aikah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tak sebut lagi akhuhum, iz qala lahum Syuaibun. Ketika berkata kepada mereka Nabi Syuaib. Faqata'a nisbatal ukhuwah bainahum. Dia putuskan nisbah persaudaraan. Ada yang mengatakan memang keturunan Syuaib, tapi oleh kerana mereka pergi sembah kayu, pokok, jadi nisbahlah mereka kepada sembahan mereka, tak payah lagi lah duk kait dengan Syuaib, kerana mereka telah meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Allahu Akbar. Panjang jugalah kita nak teliti kan. Yang pentingnya dua pandangan ulama ada di situ. Dua pandangan ulama ada di situ. Ada ulama yang jamak. Kita ambil yang jamak lah, senang. Mereka ini penduduk Madian, cuma satu negeri, daerah nama dia Aikah, ataupun kampung pokok besar. Mari kita pergi pula. Tengok ayat ini menunjukkan yang mengatakan mereka itu orang lain. Dan Nabi Syuaib, idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Idh qala lahum Syuaibun, ay hina qala lahum Syuaib. Ingatlah tatkala Nabi Syuaib berkata kepada mereka, ala tattaqun, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sama daripada awal lagi cerita dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya sama, iaitulah dia panggil dakwatut tauhid. Dakwah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, engkar seorang Nabi dikira semua Nabi, semua Rasul engkar. Dan dia punya seruan, ala tattaqun, hendaklah kamu takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yakni takut kepada Allah. Dan tidak lupa Nabi Syuaib juga memperkenalkan dirinya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, yang diutuskan oleh Allah kepada kami, kepada kamu. Jadi Nabi Syuaib pun perkenalkan dia, siapa dia dan apa ke bidang tugas dia. Kita kena perkenal kan bidang tugas dianya, menyampaikan amanah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada dia untuk disampaikan kepada umatnya. Sekali lagi Nabi Syuaib sebut fattaqullah. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada perintah, dakwah, ajaran yang aku bawa ini. Mana ajaran yang aku bawa, kena ikut. Mana yang aku larang, berhentilah. Itu jelaslah kepada kita.
dakwah Nabi Allah Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Dan perisytiharan yang ketiga, tujuan dia berdakwah ni bukan nak ambil kesempatan, bukan cari makan, bukan nak cari tu cari ni, tapi tujuan dia berdakwah semata-mata kerana Allah, bukan nak minta duit, bukan nak minta allowance, minta bayaran, tidak. Ayat 180. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Aku tak nak minta upah, bukan nak mari cari projek sini. Kan? Sebab orang ni kalau kita minta duit, lari lalu. Kita nak suruh orang baik dengan kita, nak suruh orang minat dengan kita, apa dia? Bagi duit. Ramai lalu mari. Bunyi ustaz nak minta duit hari ni tu. Tak berapa nak pergi. Hujung bulan ni. Tak boleh menoreh sehari dua ni. Musim PKP ni contoh. Bukan semua, ramai. Musim PKP ke, musim banjir ke, musim hujan ke, ahli-ahli dermawan, tangan sentiasa terbuka, maujud, ada orang macam ni. Tetapi pada asasnya, secara umumnya, manusia ni tak suka kalau kita minta duit dengan dia. Maka Nabi Syuaib, awal-awal lagi isytihar, aku bukan nak minta upah. Yang aku sampai ni, balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Yang balasan aku, Allah bagi. Allah yang bagi. Baik. Kita pun tak nak ulas panjang dah. Sini sudah kita ulas 7 kisah, sama je. Dia punya dakwah satu. Kita masuk kepada penyakit yang berlaku di kampung Aikah. Penduduk Madian ni penyakit yang masyhur dia punya wabak. Wabak penyakit di situ, penyakit tipu orang, mengurangkan sukatan, mengurangkan timbangan, termasuk jugalah ukuran. Tengok ayat yang 181. Ini nasihat Nabi Syuaib yang pertama setelah dia berdakwah menyatakan agama dia. Ini nasihat khusus fokus kepada penyakit. Dalam siri yang lepas anda juga telah sebut, kita ni kalau ada apa-apa nak bincang, kita bincang kepada masalah yang berlaku. Kaum Madian, kaum Nabi Syuaib, dia penyakit dia tipu orang dalam bab sukatan, timbangan, jual beli. Tiba-tiba kita mari cakap tentang LGBT, jadi tak kena tempat. LGBT sudah mati, sudah habis pokok dia. Dalam siri yang lepas, terbalik bumi, hujan batu, cukuplah untuk menjadi pengajaran kepada geng-geng yang nak ikut perangai kaum Lut. Tapi apa boleh buat? Sebagaimana kata di Al-Imam Syafi'i rahimahullah, likulli saqitatin laqitah. Sempat ke tulis? Likulli saqitatin saqitun. Maknanya bagi setiap benda jatuh, ada je pemungut. Setiap ada benda jatuh, ada pemungut. Mana ada orang jatuh, ada orang ambil. Daun yang gugur pun, kambing tu lu ambil. Kalau di bandar bukan kambing, majlis daerah, petugas-petugas bandaraya tu lu ambil. Itu ibarat kata-kata hikmah, ajaran sesak ke, ajaran apa ke, ada je orang ikut. Itu maksud dianya. Maknanya penyakit umat dulu adalah pada umat kemudian ini. Penyakit umat dulu akan ada juga
akan ada juga penyakit kemudian. Itulah yang penyakit orang dulu tak habis. Semua benda yang kita sebut dari tu ada belaka. Nipu, kena. Ini penyakit sukatan timbangan pula. Baik. Ayat 181. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak gantang. Dan janganlah kamu menjadi golongan orang yang merugikan orang lain. Jadi Nabi Syuaib nasihat kepada dia, yang pertama sekali, kalau kamu jual beli berniaga, sempurnakan sukatan dan timbangan sempurna. Sebab penyakit mereka ni tipu orang. Dia apa beza sukatan dengan timbangan? Apa beza dia? Kita pun sekarang ni nampak anak-anak anak-anak muda kita macam tak faham dah sukatan timbangan ni. Bagi dianya berapa kilo, berapa tan. Dia sukatan ni benda-benda yang disukat dengan cupak, dengan gantang. Contohnya zaman dulu, kalau kita beli beras, orang tak panggil beras kilo, beras cupak, beras gantang. Dan penggunaan cupak dengan gantang sampai hari ini pun masih digunakan. Contohnya, bila orang tertinggal puasa, dia kena bayar fidyah. Satu hari secupak. Bila masuk air raya, orang yang hidup sampai hari raya, wajib atasnya keluar zakat fitrah. Banyak mana? Segantang. Satu cupak, satu gantang, 4 cupak. Ana ingat lagi waktu ana masuk dalam TV, tanyalah ustaz. Ada orang telefon dia tu, ustaz duk cerita cupak gantang. Anak saya kata, apa dia cupak? Anak orang Malaysia, anak orang Islam sudah tidak kenal lagi sukatan. Sukatan, penggunaan sukatan dalam syar'i. Mengikut syarak kan, kita ada cupak gantang. Yang ada hari ni lebih kurang ada. Contohnya, ulama semasa buat kira-kira semasa, secupak sama dengan 700 gram. Ada kata 600. Kita ambil yang banyak. Ihtiyat, lebih berhati-hati dalam agama kita. Cupak 700 gram. 7 kali 4 segantang maknanya 28 kan. Itu je. Tak sampai pun 1 kilo. Tak sampai 3 kilo. Tapi kita bayar 3 kilo. Sesalah masalah. Yang penting, itu dia panggil sukatan dan timbangan. Timbangan benda-benda yang ditimbang. Ini berapa sekati, berapa setahir, berapa sekilo. Itu dia panggil benda yang ditimbang. Tapi hari ni semua timbang belaka. Tak apalah. Dia panggil uruf. Penggunaan zaman kita hari ni tidak salah. Boleh kita guna asalkan benda tu muta'araf. Dalam negara itu dipakai ceritanya. Baik. Kamu diminta supaya menyempurnakan sukatan dan timbangan. Dan termasuklah juga ukuran. Ukuran kita kena. Contohnya kita jual kayu. Saya nak beli kayu 3 meter panjang. Ukur biar betul-betul. Jangan pula ukur, orang panggil ukur tak betul. Ada orang ni, orang order 10 meter tak? Sampai-sampai 9,5. Itu dia panggil termasuk dalam wailul lil mutaffifin. Neraka lah bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan, termasuklah ukuran. Kita sekarang ni bagi ukur. Baik, jelaslah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita tentang kaum Nabi Syuaib, perangai dia macam ni. Kerja dia mengurangkan sukatan dan timbangan.
Perangai Syuaib ni ada, perangai kaum Madian ni, kaum Aikah ni masih wujud ke tidak? Jawabnya memang banyak. Sama kita ini banyak. Allah Ta'ala peringatkan, tengok ayat 182, ayat yang 181 tadi, hendaklah kamu menyempurnakan sukatan, cupoknya, gantangnya, dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. Nak rugi orang lain tak? Yang 182, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan raca yang betul timbangan. Kita nak menimbang, timbang betul-betul. Kita punya penimbang, alat penimbang, sama ada penimbangnya digital sekarang ni, kena pasti betul. Dia punya bateri dia ada, bateri cukup, ataupun dia punya, kalau kita guna dacing yang dua penimbang tu orang panggil dacing, kan? Kalau dacing ni tak betul, sengit sebelah, bermakna kita sudah berlaku tidak adil. Begitulah arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita, cukup teliti. Hak orang jangan diambil. Kalau kita nak beri lebih hak kita, itu kelebihan kita, itu kelebihan dia panggil. Contoh zaman kita hari ni, ana pergi ke satu negeri, sebuah negeri yang ramai rakyat pelajar-pelajar Malaysia di negara itu. Ramai orang Malaysia. Bila kita nak beli buah-buah, sajalah sahabat kita beli buah. Dia kata jangan beli banyak. Kita pilih buah ni. Buah tufah, apple ke, buah dia panggil Abu Surah, orange, 5 orange yang ada pusak. Orang panggil Kelantan kata pusak buje. Kan ujung dia tu pusak, tu manis sangat-sangat. Terutama kali musim sejuk. Masya Allah. Bau dia apa sedap. Pilih-pilih, letak dalam plastik, bagi dia timbang, bayar, balik, buka, sampai rumah, buka, ada buah tu buah buruk. Bila dia tukar, ni bijak. Pertukaran tu berlaku bijak. Sekarang ni ada orang tular kan. Dia ambil gambar di belakang, kawan tu tak sedar. Ni, rupanya dia dah ada buah buruk dia sangkut di sini. Waktu dia timbang, siap timbang angkat tu, pusing, cek, holo yang ni. Oh, bijak sungguh, buah-buah mutafifi ni, bijak. Sudah ada. Akhir sekali sahabat kita, pelajar di sana, dia kata gini ya, kalau tak nak beli, mari anak mari duit. Kalau tidak, makan buah buruk lah kita. Kita kata Masya Allah, depan-depan dia punya tipu. Bila kita nak gitu kau boleh lah, mafish, buah baik. Nak kata apa, tak kita nak pergi kelaing dia. Beli lain, jawab dia nak makan. Contoh zaman kita ini, syarikat yang menyediakan khidmat, contohnya talian kepengguna internet kita ni. Kita bayar untuk berapa meg? Awak bayar banyak ni, 150 contoh dapat sekian. 3 hari rusak. Line slow, kata orang mata siput line. Kita kena bayar sama juga. Kita kena bayar mana? Sama juga bayar, tak ada kurang. Patutnya bila 3 hari tak berfungsi, kan, dia kena kurang ke lah. Daripada 150 jadi bulan ni awak bayar 145 ringgit lah, sebab line kita slow, tak boleh nak guna. Nak buat live pun tak boleh. Contoh lah. Jangan marah lah syarikat-syarikat, kena ambil perhatian lah. Saya tegur ni atas dasar kita bimbang kita masuk dalam wailul mutaffifin, penyakit kaum ni. Kita beli, contohnya kita nak naik mana-manalah alat pengangkutan. Awak nak naik, boleh sebuah beg 15 kilo, harga dia sekian, RM25 ke berapa. Beg untuk barang. Kita beli. Bila kita pergi, kita bawa barang 10 kilo. Lebih lagi 5 kilo, dia tak hantar balik duit kita.
Sedangkan kita ada nombor ahli, ada nombor kad pengenalan ada. Dia tahu, digital semua tu. Kita baru guna 10 kilo. Waktu nak balik, kita beli 15, kita bawa 17 kilo. 2 kilo kena bayar. Kenapa awak tak kira yang saya tak guna 5 kilo baru ni? Maknanya, wa iza kaluhum, apabila mereka suka untuk orang, mereka akan kurangkan. Bila di hak dia sempurnakan. Yastawfun. Kita muhasabahlah. Syarikat ini boleh dimuhasabahkan. Kalau tuan-tuan ada terlibat, boleh muhasabah. Kenapa? Kan kita ada alat kita digital. Kita masuk dengan nombor kad pengenalan kita. Ataupun kita beri setiap orang nombor ahli. Boleh ambil mata point yang dah guna berapa. Nanti kita pun tahu. Awak tak payah beli tiket untuk beg sebab yang dulu kumpul-kumpul dah cukup dah 15. Pergi guna naik. Itu baru sepatutnya. Baik, itu contoh sedikit. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Tak sedut kira lah orang order dengan ikut online ni. Kan? Order benda lain. Order beg dapat buah macam-macam cerita di dalam dunia internet ni. Allahul musta'an. Baiklah. Itu darjat yang pertama, Nabi Syuaib bagi nasihat. Jangan sempurnakan. Kemudian dia naik yang kedua pula. Tengok. Ayat yang ke 183. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ini yang ketiga. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai. Itu yang pertama tadi, fokus kepada sukatan, timbangan, ukuran. Yang ketiga ini semua sekali. La tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kurangkan hak orang. Apa saja hak orang, jangan kurang. Maknanya yang kedua ni lebih umum. Yang ketiga, tuan-tuan tandalah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu bermaharaja rela melakukan kerusakan di bumi. Kerusakan itu lagi dahsyat. Kita ini kadang-kadang nampak macam baik, tapi lebih kepada kerusakan yang kita buat. Di saat manusia, di saat tenang-tenang, kita buat huru-hara contohnya. Di saat aman, kita pergi cari masalah. Itu semua tu dipanggil al-ifsadu. Al-ifsadu fil ardi, merusak, melakukan kerusakan. Sama ada kerusakan secara fizikal, buat rusakkan barang-barang harta negara, harta awam. Kata ulama, wala tas'am fil ardi maksiatillah. Kerusakan yang kedua, melakukan maksiat. Ustaz, maksiat ni termasuk dalam kerusakan ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sebagai seorang beriman, maksiat inilah punca rusaknya dunia ini. Maksiat, punca rusaknya dunia ini mari di mana? Mari di maksiat. Siapa melakukan maksiat bermakna dia telah mengundang apa? Mengundang bala Allah Azza wa Jalla ke atas dunia ini. Ini bahaya kita. Baik. Di antara senarai-senarai, wala tabkhasun nas. Jangan kamu mengurangkan hak orang tadi, yang kedua tadi. Bakhsun nasi maknanya tipu orang. Satu. Tipu dalam jual beli, dalam amalat, itu bakhs. Yang kedua, zammuha bighairi ma fiha. Ataupun kita buat tuduhan tak baik. Buat cela satu benda yang memang tak ada cela, tak ada cacat pun, tapi kita gembar-gemburkan.
Oh ini tak baik, ini buruk, ini koyak, sekarang ini gagal. Contohnya macam-macam dia punya tuduhan-tuduhan semata-mata kerana hasad dengki, kerana nak jatuhkan orang, itu masuk. Ha. Jadi ada orang ni pergi tipu. Dia kata benda tak bagus tu. Ni barang ni orang tak pakai dah sekarang ni. Habis jual lah murah-murah. Jual murah-murah. Kita pun tengok, betul juga dia orang tak pakai dah model ni. Habis kita beli 2,000, jual 500, jual 300. Ini juga termasuk dalam al-bakhsu, dengan makna mengurangkan hak, mengurangkan sukatan, timbangan, mengurangkan nilai. Termasuklah semua benda. Dan juga termasuklah kita mengurangkan hak orang. Luas maknanya. Tabkhas al-bakhsu ni luas. Contohnya kita pegawai kerajaan, ketua pejabat. Bila kita tak suka dengan staf kita ni, rekod laporan down, menjalankan tugas sambil lewa. Walhal staf kita ni Masya Allah, dia datang tepat pada waktu. Tak pernah ada dalam rekod kedatangan dia merah sebab datang lewat, balik awal. Tak ada. Tapi oleh kerana dia tidak bodek kita, dia tidak ngam dengan kita sebagai ketua pejabat, contohnya, ataupun dia telus, dia telus, buat kerja sungguh-sungguh, cincang-cincang main tak ada, maka kita tak bagi laporan rekod yang betul. Ini juga satu bakhs, telah mengambil hak orang. Berapa ramai kita dengar sahabat-sahabat kita, tak naik pangkat, tidak diberi kedudukan yang sepatutnya sebab tak ngam dengan ketua. Sama jugalah apa-apa saja pun, kita kena beri hak orang tu penilaian yang baik, yang betul. Baiklah para jemaah sekalian, ini contoh-contoh yang banyak. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan berjalan di atas muka bumi ini melakukan kerusakan, bermaharajalela, termasuklah menganjurkan maksiat, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang tidak baik dalam agama, seperti menyebarkan ajaran sesat, bid'ah dan segala perkara. Banyak dia panggil, ulama kata luasnya makna al-ifsadu fil ardi, kerusakan di atas muka bumi ini luas. Syaukani kata yashmal, mengandung semua sekali, kulla ma yaqa'u fiha minal idrari bin nas, yang memberi mudarat kepada manusia, termasuklah dalam larangan ini. Allahul musta'an. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat 184. Wattaqullazi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Nabi Syuaib masih lagi beri nasihat kepada mereka, maknanya yang pertama minta supaya bertakwa, kemudian takutlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Kemudian diperingatkan pada mereka, jangan buat benda-benda yang tak baik, menipu orang, mengurangkan hak orang, membuat tuduhan buruk kepada orang, ataupun menyekat kebaikan orang, semua itu termasuk. Maka Nabi Syuaib tutup dia dengan nasihat ini. Wattaqullazi khalaqakum, serta bertakwalah kamu kepada Allah, berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu, wal jibillatal awwalin, dan umat yang terdahulu. Bukan sakamu Allah Ta'ala cipta, orang dulu pun sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kamu jangan rasa kita berhak duduk atas dunia ni, orang lain tak berhak. Ini semua nasihat-nasihat yang telah diberi oleh Nabi Allah Syuaib kepada mereka. Baik, apa respon? Setiap Nabi itu ada cara
kaum dia atau umat dia yang beri respon dengan cara yang masing-masing. Tengok ayat 185, ini dia panggil respon ataupun maklum balas daripada puak-puak Aikah. Qalu innama anta minal musahharin. Habis cerita. Dia orang ni bukannya nak dengar nasihat. Bukan nak buka mata, buka telinga, dengar apa yang disebut oleh Nabi Syuaib. Sebaliknya mereka condemn Syuaib dengan satu kata-kata yang menjatuhkan kredibiliti, menghilangkan kewibawaan, menunjukkan kegagalan. Nak kata apa? Apa dia kata? Mereka menjawab, Syuaib, sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. Jadi bila orang tu kena sihir, dia bercakap tak betul. Bila bercakap tak betul, macam mana kita nak ikut dia? Mudah je dia punya sifir nak menjatuhkan kredibiliti Nabi Syuaib. Dia kata apa? Ini orang tak betul ni Syuaib. Habis cerita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kadang-kadang duk berlawan dengan orang. Dalam Facebook ke, dalam WhatsApp group ke, duk lawan. Satu kes, cerita lama sikit ni. Seorang ustaz ni dia layan orang di Facebook. Kawan kita juga. Berlawan dengan budak ni. Berlawan dia lawan apa dia CMP ya, copy paste je. Orang Kelantan kata koyok tepek. Ambil sana tepek sini. Berlawan, akhir sekali orang siasat, siapa pemilik Facebook ni? Nampak macam hebat aja berlawan. Rupanya budak baru lepas SPM pun memang tak apa lulus mana, tak ada kerja. Kerja dia ni duduk berlawan dengan orang, duduk apa ni CMP kata orang sekarang ni. Ustaz kata habis masa aku main dengan budak ni. Ingat kau orang ilmiah sungguh nak lawan, rupanya dia main-main. Ni kita ni kadang-kadang macam tu tuan-tuan. Maknanya kita kena tengok. Bila orang bercakap sedap, tiba-tiba ada CJ hospital gila. Masya Allah. Ingat ke betul? Jadi puak-puak Madian nak condemn Nabi Syuaib supaya orang tak dengar, orang tak hirau, minal musahhari. Tak usah dengarlah dia tu. Memang orang kena sihir ni, orang tak betul jalan kata orang. Bila orang tak betul jalan, buat apa kita layan dia? Allahu Akbar. Ini masalah kita. Dalam surah Hud, Allah gambarkan kata-kata mereka. Dia kata apa? Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Syuaib, mu cakap apa ni? Aku tak faham lah. Wa inna lanaraka fina dhaifa. Mu ni lemah ya, pengikut tak ada. Seorang dua ada pengikut pun hak lemah-lemah. Walaula rahtuka larajamnak. Kalau tidak kerana kaummu, anak beranak ada sini, kami lontar kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz. Mu bukan orang mulia dalam kampung ni, dalam daerah kita ni. Mari bercakap besar. Jelas ni dalam surah Hud ayat 91 nampak mereka menjatuhkan marwah kredibiliti Nabi Syuaib alaihissalam dengan cara tadi cakap apa tak faham, merapu cakap. Dia panggil merapu. Apa lagi? Pun lemah, bukannya orang kuat. Maknanya kalau kita kumpul lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kumpul tuduhan-tuduhan jahat puak-puak kafir kepada para rasul dalam Quran. Elok juga ni. Mana ada pelajar-pelajar yang nak buat research, buat kajian, buatlah, menarik ni. Banyak dah sekarang research orang buat macam-macam ada. Mungkin ada dah ni kalau kita cek. Sahabat saya dulu duduk satu bangunan masa di Madinah, dia buat tajuk Asbabu Halakil Umam. Satu risalah dia, risalah master tak silap saya.
sebab-sebab kebinasan umat tu dulu dalam Quran. Dia kumpul. Menarik. Masya Allah. Baik. Itu kondem yang pertama. Dia kata Syuaib ni orang tak betul. Buat apa layan dia. Kondem yang kedua. Wa ma anta illa basyarum mithluna. Tanda ini kondem yang kedua. Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami juga. Apa istimewanya? Mu ni anak-anak sini juga, makan minum macam kita juga. Berjalan sana sini. Tuduhan yang ketiga. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Yang ketiga dia kata apa? Dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari kalangan orang-orang dusta. Habis. Cukup dah tu. Cukup dah. Mu ni orang kena sihir, maknanya otak dia tak betul dah. Yang kedua, dia ni manusia biasa, mengaku jadi nabi tak layak. Yang ketiga, dia ni pembohong. Habis. Lengkap dalam tuduhan dia. Bila lengkap, Nabi Syuaib beri amaran kepada mereka, mu jangan lawan aku. Kalau kamu tak beriman, kalau kamu tak ikut aku, kamu kena azab, kena seksa. Hari akhirat esok masuk neraka. Dia mari cabar Syuaib. Tengok ayat yang ke 187. Dia panggil istighfar bitahdid. Main-main dengan amaran Syuaib. Dia main-main. Dia kata apa? فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Oleh itu gugurkanlah atas kami keping-keping azab dari langit. Mu kata azab mari langit, saya turun. Jika betul engkau dari orang yang benar, Syuaib, kalau kamu betul, turunkan azab dari langit. Nak main azab dari langit lalu. Nak suruh langit pecah. Allahu Akbar. Jadi dia kenaklah. Baik. Nabi Syuaib kata apa? Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Nabi Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Kamu tak usah duduk cabarlah. Kan? Apabila mereka menuntut cabaran kepada Syuaib, Syuaib pun serah kepada ilmu Allah. Bila Allah Ta'ala nak turun, waktu mana nak berlakunya azab, aku serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada apa dah. Bila serah kepada Tuhan, apa jadi? Tengok ayat 189. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Maka mereka tetap juga mendustakannya. Nasihat pun tak dengar, berujah pun tak pakai, lawan tetap lawan. Lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung. Yaumuz zullah, mana hari awan gelap di langit. Mereka telah, tengok nota di bawah, mereka telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam saat awan mendung menutup langit dan menghujangi mereka dengan api. Dia ingat ke tengok gelap ni. Gelap ni macam nak hujan, semangatlah buah-buah dia. Ada yang mengatakan keluar tu bawa bekas air ke apa benda pergi tengok gelap ni. Pergi duduk bawah bayangan yaumuz zullah, hari bayang gelap tu, rupanya api yang turun. Allahu Akbar. Habis. Maka di sini
para ulama mengatakan kenapa azab mereka itu dengan awan tadi. Sebab apa? Sebab dia cabar Syuaib. Fa'asqit, tengok ayat cabaran dia. Fa'asqit alaina kisafan minas sama. Gugurkan ke atas kami kepingan langit. Nak sangat deh. Nak sangat azab dari langit, boleh. Allah gelapkan dunia. Awan tebal mari, mereka duk tunggu ni. Ingat kau hujan nak turun, rupa-rupanya api turun bakar. Di situ kata di para ulama, azab itu datang mengikut permintaan. Azab datang mengikut permintaan. Dia suruh turun. Nak suruh turun azab mari langit lah. Bolehlah apa yang kamu nak. La haula wala quwata illa billah. Allah kata apa? Innahu kana azab yaumin azim. Sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar huru-haranya. Hari yang amat besar huru-hara, apa dia? Azab turun, bakar mereka semua. Tengok sedikit perbincangan ulama tentang azab puak-puak kaum Syuaib. Dia kata akhbara ta'ala, Allah Ta'ala cerita dalam ayat-ayat Quran, kita kena campur semua ayat, bahawa asaba qaum Syuaib, kaum Nabi Syuaib ni, penduduk Madian, campur dengan Aikah ni dengan tiga perkara. Yang pertama ar-rajfah, goncang, bumi bergoncang. Mana dalam surah Al-A'raf, pelajar-pelajar diminta supaya kita pelan-pelan bagi nombor ayat ni, payah nak tulis kan? Ya, tulis. Suratul A'raf ayat 78. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Bila mari goncang, mereka tersungkur rebah di rumah mereka, dalam negeri mereka. Satu. Yang kedua, az-zullah, hari ditutupi oleh awan gelap. Ni ayat kita baca hari ni. Fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yaumiz zullah. Mereka mendusta Syuaib, maka turunlah awan yang gelap yang membawa api. Surah Asy-Syu'ara 189. Yang ketiga as-sayhah. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhah. Puak-puak yang zalim dari kaum Syuaib, kaum Madian, ditimpa dengan suara tempikan yang kuat. Pecah habis telinga dia. Dalam surah Hud ayat 67. Jadi tiga cara. Sebab itulah bahagian ulama yang mengatakan Ashabul Madian bukan Ashabul Aikah, sebab berbeza cara kematian mereka. Yang tu dengan sayhah, dengan tempikan. Yang ni dengan zullah. Wallahu alam. Maka jama'alahum, ulama telah mengumpulkan ketiga-tiga azab tadi macam mana. Mula-mula bergoncang bumi, bergekar bumi. Kemudian bila bergoncang, dia takut duduk dari rumah dia. Sebab apa takut? Takut terbalik rumah. Rumah dulu buat dengan tanah, kan? Buat dengan tanah. Mungkin rumah keranak. Dia keluar dari rumah, fa'asharu, keluar hidup di tengah padang. Takut terbalik rumah, jatuh atas bangunan atas dia. Bila duduk tengah padang, panas. Bila panas, Allah hantar mari awan gelap. Oh, happy. Oh, nasib baiklah ada awan. Kalau tidak takut kita. Masya Allah. Fa'uhrihu ilaiha, dia pun pergi tempat awan tu kerana nak sembunyi, nak berlindung, berteduh dari matahari. Fanazala alaihim minhal azabu wa fihi as-sayhah.
maka turun tempikan. Bila dia berkumpul sepala ni, turun sayhah, suara tempikan yang kuat, mati habis. Ini dipanggil jamak di antara 3 azab yang Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat Quran tentang mereka. Jadi kita jangan kata, pelik ni bercanggah. Tak ada bercanggah. Asy-Syaikh At-Tahir Ibn Ashur rahimahullah, dia kata apa? Kana al-azabu min jinsi ma sa'aluh. Azab itu turun mereka mengikut apa yang mereka minta. Oleh kerana dia minta azab bagi dari langit, Allah Ta'ala bagi azab dari langit. Mati pun di bawah langit. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para pelajar sekalian, itu tadabbur kita supaya kita sedar, insaf. Akhir sekali Allah kata apa? Inna fi zalika la ayah. Sesungguhnya peristiwa yang demikian, kisah Syuaib, kisah kaum Hud, kaum Saleh, kaum-kaum yang lepas, ayah menjadi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tanda Tuhan Maha Berkuasa. Muna azab macam ni, Allah turunkan azab. Bolehlah apa yang kamu nak, tunggu je lah. Jangan duduk rasa besar kepala sangat. Masya Allah. Ayat kebinasaan kaum Syuaib. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Samalah. Ayat ini ulama tafsir kata 2 dimensi. Kaum Syuaib dulu tak beriman, ramai yang kufur. Dan kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah baca cerita, dah dengar cerita, dah tengok tempat-tempat binasanya umat dulu, juga tidak beriman. Baiklah para pelajar sekalian, ini yang ke-8, Allah Ta'ala ulang balik ayat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah jua yang maha berkuasa. Boleh je Tuhan nak binasakan kaum Syuaib itu begitu je, tapi Allah beri perlawanan supaya nampak keadilan Allah Azza wa Jalla itu. Tak binasa kecuali setelah datangnya Rasul, berdakwah, ajak, kempen, ajar mereka, tak dengar juga, baru boleh. Allahu Akbar. Baik. Dan Allah SWT dengan sifat dia Ar-Rahim, memberi ruang, memberi peluang kepada mereka supaya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang taubat selamat, yang tak taubat binasa. Habislah kita pergi kepada tamatlah ini yang ke-8. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kita dah senaraikan di awal dulu 8 tempat, 8 ayat. Allah Ta'ala cerita setiap kali tamatnya ayat cerita Nabi, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. InsyaAllah ayat 192 kita sambung dalam siri akan datang. Sebelum itu kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikannya. Yang pertama, kita tandalah saya baca. Yang pertama, semua Nabi, 7 orang Nabi ini semuanya mengisytiharkan mereka tidak ambil dakwah ini kerana nak menunggang agama, nak cari duit, tidak. Khataba kullu rasulin bihi qaumahu. Semua rasul dah isytiharkan benda ni. Untuk apa? Izahatan lituhmah, nak menolak tuhmahan orang tuduh, orang kata mereka tu cari makan ya tu. Jadi bila kita tak terikat dengan duit, semata-mata beri nasihat, tidak ada ketomakan, maka insya-Allah dakwah kita lebih berjaya. Yang kedua, cara Allah Ta'ala hikayat tentang teguran Syuaib kepada kaum dia dengan cara berperingkat. Dia panggil maslak at-tadarruj. Kan Syuaib kata sempurnakan timbangan sukatan. Jangan kenak kepada orang.
Jangan buat kerusakan atas muka bumi. Itu dia panggil 4 peringkat, 3 peringkat. Haza min asalibil hikmah. Ini termasuk dalam hikmah berdakwah. Bagaimana kita nak minta supaya orang mudah terima. Kita mula dengan ringan dulu, naik yang ke tengah, naik baru sampai peringkat yang berat. Jangan mula yang berat dulu, orang lari selalu, tak sempat dengar lagi dah lari. Kita bagi dulu. Mula-mula kita datang, kita bagi nasihat, kan? Galakkan dulu. Kemudian yang kedua teguran, yang ketiga faedah ilmiahnya, Allah tak sebut ketika menghantar Syuaib kepada Aikah, dia tak kata akhuhum Syuaibun. Dia tak kata. Li'annahum dinisbahkan kepada perbuatan mereka. Ashabul Aikah. Mereka ini penyembah pokok besar. Jadi tak payahlah kita nisbahkan dia kepada saudara mereka Syuaib, sebab pokok tu pokok kafir. Jadi tak payah nisbah. Ada yang mengatakan dia tak kata akhuhum sebab puak-puak Aikah ni bukan daripada keturunan dia. Tapi ketika bercakap dengan Madian, akhahum wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Di Madian saudara mereka Syuaib. Jadi ini mengatakan ahli Madian tu ke kabilah dia. Ashabul Aikah ni bukan kabilah dia, tapi masih lagi dalam negara Madian. Cuma dia ada kelompok tersendiri. Macam kita lah dah. Ada kelompok ni. Yang keempat, semua 7 orang Nabi membawa satu lafaz. Ala tattaqun. Jadi kita para pendakwah, kena dakwah kita mesti berpaksikan kepada takwa kepada Allah. Minta orang melakukan ketaatan dan ikhlas dalam beribadah. Jangan menangguk di air keruh, kata orang, berdakwah tapi semata-mata nak cari duit. Ini kita muhasabah kita lah. Yang kelima, sukatan dan timbangan tu ada 3 kategori. Yang pertama, wafin, orang yang menyempurnakan sukatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'auful kayla, sempurnakan sukatan. Bila orang beli secupak, kita sempurnakan secupak. Segantang. Sekilo, sekati, 1 tan, timbangan cukup. Ini yang menunaikan hak. Orang ini telah menunaikan hak. Yang kedua, at-tatfif wala takunu minal mukhsidin. Jangan buat kerugian kepada orang. Orang beli 1 tan, kita hantar 900,5 contohnya. Orang beli 10 kilo, kita bagi 9,5 kilo. Beli 10 kaki, bagi 9 kaki. Itu dia panggil. Yang kedua, maka ini yang jahat. Ini yang binasa. Yang ketiga, ahsana. Ahsana, buat baik. Ini kita perhati tengok makcik-makcik, peniaga-peniaga di pasar-pasar kan, pasar besar, pasar. Nampak kalau kita beli, dia kata berapa secupak ni makcik? RM5. Saya nak cupak. Dia letak cupak, dia akan letak tinggi gitu, membukit. Itu dia panggil ihsan. Ini yang terbaik. Yang lebih tu pahala. Berpahala itu. Maknanya 3, sama ada kita bagi betul-betul mengikut orang minta dengan sukatan kita, ataupun kita kurangkan, ini yang celaka, ataupun kita beri lebih, ini yang bahagia. Cuma mari zaman digital ni payah nak bagi lebih. Sebab dia sama dengan harga dia dah. Kalau kita kurang 5 gram, 10 gram pun, harga dia pun kurang daripada RM90 jadi RM85. Jadi sukatan makcik-makcik kita di pasar borong, pasar pagi itu lebih mudah untuk mencari kebajikan, insya-Allah. Ini sukatan timbangan ni, sukalah kalau kita beli dengan orang kampung ni lebih baik kan. Dia panggil al-ihsan, bagi lebih, bagi macam-macam. Yang ke-6,
Wala tabkhusun nas, jangan kamu mengurangkan hak orang. Kata ulama, hadza amun, umum, semua hak orang tak boleh kita kurangkan. Hak sukatan, hak timbangan, hak jual beli, hak masa. Contohnya orang sewa kereta, satu hari 24 jam harga 200. Tiba-tiba 23 jam kita suruh hantar balik, tak boleh. Hak orang sewa rumah ke, sewa apa sajalah, sewa kerja kan. Saya nak gaji awak hari ni satu hari RM200 dari jam 8 hingga pukul 5. Ni kita jangan kurang. Kalau kita lari tengah jalan, bermakna kita telah mengurangkan hak orang. Yang ketujuh, wala tabkhasun nas. Ayat ini menunjukkan dalil bahawa menyempurnakan janji. Kita berjanji menyempurnakan, ini adalah merupakan syariat yang turun dari langit daripada zaman dulu sampai ke akhir kiamat. Sama je. Bukan hanya tauhid saja, tapi memberi hak orang juga termasuk dalam semua syariat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ke-8, fakazzabuhu fa'akhadhahum azabu yaumiz zullah. Bila mereka dusta, Allah Ta'ala turun azab. Azab apa ni? Bayang yang bayang azab, mengandungi azab. Tadi saya dah sebut dah satu minit lalu ni, yang sekali lagi kita ulang dalam rumusan kita ni. Dia kata Allah Ta'ala sebut cara kebinasaan mereka 3 tempat. Kullu mautin, setiap tempat itu mengikut bahasa yang sesuai. Contohnya dalam suratul A'raf, Allah kata akhadathumur rajfatu. Bila berlaku goncangan, mereka tersungkur ke bawah. Sebab apa? Sebab mereka cabar Syuaib. Dia kata, la nukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan keluar kamu Syuaib daripada negeri ni, ataupun balik semula ikut kita. Maka sesuai dengan kejahatan mereka ni, mari goncangan, ke bawah habis dia. Nak halau orang keluar. Itu suratul A'raf ayat 88. Dalam surah Hud, tanda tuan-tuan, surah Hud ayat 94, wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah. Puak-puak zalim itu kena tempikan. Bila berlaku ni? Apabila mereka istahza'u binabiillah. Bila mereka hina, perli Nabi. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu. Solatmu ke? Ajar kamu, suruh larang kami duduk daripada sembah ajaran tok nenek kami ni. Itu ajaran. Dia perli, dia main-main. Maka ketika itu, mari tempikkan. Sayhah. Surah Hud ayat 87. Sebab mereka bercakap dengan Nabi di atas jasa perli, istihza, main-main, maka sesuai dengan dia. Yang ketiga, wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah. Ni ayat yang kita baca hari ni, mari fa askit wa akhadhatil sayhah. Ayat kita ni zullah. Fa akhadhahum azabu yaumiz zullah. Sebab apa? Sebab dia cabar Syuaib. Fa asqit alaina kisafan minas sama. Gugurkan langit. Allah Ta'ala hantar mari awan gelap, tunggu di bawah tu, turun dia punya sayha, tempikan, mati di bawah tu, api turun bakar. Wallahu alam. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Tadabbur kebinasaan, azab itu datang mengikut apa yang dia minta. Kata di ulama tafsir kata, semua kita ni muwakkalun bimantiqi. Al-bala'u, tulis sikit kata-kata. Al-bala'u muwakkalun bimantiqi. Bala tu kadang-kadang dia datang mengikut apa yang kita kata, apa yang kita ucapkan. Kita nak sangat bala. Bala tu dia mari mengikut ucapan kita. Sekarang ni rakyat duduk main gagal, maka bala mari gagal lah. Sampai berpuluh ribu kawit satu hari. Dulu sedang kita dah putuskan hubung, dah putuskan, tapi nak sangat gagal, boleh ambil.
Itu dia. Celupa mulut. Patutnya bila kita tengok COVID makin naik, kita berdoa, bermunajat, bersatu hati dalam menangani. Tak, sibuk duk gagalkan. Ambil nak gagal sangat. Al-bala'u muwakkalun bimantiqi. Sama juga kita dengan anak-anak kita. Jangan cakap tak baik. Cakap anak kita, basuh budak gini. Bolehlah nak tengok anak nakal tak? Ayah cakap macam tu. Baik. Yang ke-9, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat ini diulang sebanyak 8 kali. Setiap kali tamat, ini menunjukkan di antara asrar rahsia dia, isyarat kepada rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan. Ar-rahmah sabaqatir rahmah lil ghadab. Rahmat Allah Ta'ala luas, mendahului kemurkaan dia. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, semua kisah 7 kisah ini memberi motivasi, menenangkan hati Nabi yang sentiasa berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan suasana yang begitu gawat daripada kaumnya. Jadi kita para pendakwah juga belajarlah ilmu daripada Al-Quran, daripada ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahawa kesabaran itu penting. Dan setiap orang ada uslub dia tersendiri bagaimana cara menangani berdakwah, dan setiap pendakwah ada cabarannya yang tersendiri. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik, kan? Oleh Allah Azza wa Jalla kita mendapat menjadi pendakwah yang baik, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia kembali mencintai sunnah Nabi SAW, meninggalkan perkara-perkara yang berlawan dengannya. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah, insya-Allah. Baik para pelajar, kita akan sambung lagi ayat 192 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.